Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video kali ini kita akan menjawab beberapa soalan berdasarkan graf jarak masa yang dah siap dilukiskan untuk kita. Jadi satu kerja dah siap, kita tak payah nak lukis-lukis dah, dia dah bagi. Kita tinggal merungkai permasalahan daripada graf tersebut. Jadi contoh soalannya adalah seperti yang berikut. Graf jarak masa di bawah menunjukkan gerakan suatu zarah dalam tempoh 12 saat. Jadi kita anggap jelas zarah ni sebagai suatu kenderaan. Diberi bahawa zarah itu bergerak dengan laju 1.5 meter per saat dalam 6 saat yang pertama. A. Nyatakan tempoh masa dalam saat zarah itu berhenti seketika. Berhenti ni maksud dia tidak berlaku pertambahan jarak. Jadi masa kita melakar graf jarak masa sebelum ni, kita akan lukiskan satu garis lurus yang mendatar, yang mengufuk untuk menunjukkan situasi berhenti ni. Jadi dekat sini dia dah lukiskan untuk kita, kita fokus je kepada garis lurus yang mendatar tersebut. Jadi garis lurus itu adalah yang sini. Okey, memandangkan dia tanya kita tempoh masa. Jadi kita dapatkan bacaan dia melalui paksi X, jangan melalui paksi Y. Sebab paksi Y kita adalah untuk mendapatkan bacaan jarak. Dia nak masa, jadi paksi X. Garis lurus ini, okey, yang mengufuk ni, yang mendatar ni, ada dari tempoh 6 hingga 9 saat. Jadi 9 tolak 6 sama dengan 3. Maka zarah ini berhenti seketika selama tempoh 3 saat. Seterusnya untuk yang B, hitung nilai D. Nak cari nilai D ni, kita akan menggunakan maklumat yang dia kata laju 1.5 meter per saat dalam 6 saat yang pertama. Jadi maklumat yang dia bagi ni bukan dia saja-saja bagi, ada sebab. Pertama sekali dia sebut 6 saat yang pertama. Jadi kita hanya fokus kepada garis lurus yang menaik ni. Apa nak buat dengan garis lurus ni? Kita akan cari dia punya kecerunan. Kenapa kecerunan? Sebab bagi graf jarak masa, laju adalah merujuk kepada kecerunan. Kecerunan adalah merujuk kepada laju. Laju sama dengan kecerunan, kecerunan sama dengan laju. Tapi ingat, ini hanya untuk graf jarak masa. Nanti bila kita dah masuk graf laju masa, kecerunan membawa maksud yang berbeza. Kena hati-hati. Sebab tu kita kena alert dengan jenis graf yang kita buat, sama ada graf jarak masa ataupun graf laju masa. Jadi untuk dapatkan kecerunan garis lurus yang ni, kita dapatkanlah dia punya dua koordinat pada garis lurus yang ni juga. Jangan cari koordinat pada garis lurus yang lain Sebab apa? Sebab maklumat dia kata dah laju ni untuk tempoh 6 saat yang pertama. Jadi dua koordinat tersebut adalah pada titik awal garis lurus ni, iaitu pada sifar, dan yang kedua pada titik akhir garis lurus ni, iaitu bacaan dia 6D. Dah dapat dua koordinat ni, kita masukkan dalam rumus kecerunan kita lah, iaitu Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, macam cikgu jadikan 6D ni sebagai X2 dan Y2 cikgu. Okey, X2 dan Y2, manakala sifar-sifar ni sebagai X1 dan Y1 cikgu. Jadi apa yang cikgu akan buat adalah D tolak sifar per 6 tolak sifar sama dengan 1.5. Kenapa sama dengan 1.5? Kena ingat balik, kecerunan dan laju adalah dua benda yang sama. Sebab tu cikgu samakan dengan 1.5. Jadi D tolak sifar samalah juga dengan D, 6 tolak sifar samalah juga dengan 6, sama dengan 1.5. Nak cari D, 1.5 darab dengan 6. Jadi D sama juga dengan, tekan kalkulator, 1.5 darab 6, kita akan dapat 9. Maka inilah kita punya nilai D, iaitu 9 meter. Jadi macam cikgu, bila cikgu dapat nilai, cikgu terus labelkan dekat D ni. Okay, cikgu buat nak panah ke, cikgu buat 9. Untuk yang C, hitung laju purata dalam meter per saat zarah itu bagi keseluruhan gerakannya. Jadi apa-apa pun cikgu padam dulu lah yang ni, supaya nanti kita boleh buat working tu kat sini. Jadi rumus untuk laju purata,
adalah sama juga dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Memandangkan dia tanya laju purata untuk keseluruhan gerakannya, maka kita akan dapatkan bacaan untuk ketiga-tiga garis lurus yang ada pada graf jarak masa ni. Jadi kita cari dulu jumlah jarak, lepas tu baru kita cari jumlah masa. Untuk jarak bagi garis lurus yang pertama, ianya melalui jarak 9 meter. Okey. Cara dia senang je, dapatkan bacaan melalui paksi Y. Jangan paksi X sebab kita tengah cakap pasal jarak kan. Jadi garis lurus yang pertama ni dia melalui jarak 9 meter. Seterusnya garis lurus yang mendatang ni tidak berlaku perubahan jarak, makna kata sifar lah jarak dia. Okey. Tambah dengan garis lurus yang ketiga, sama juga ianya melalui jarak 9 meter. Bahagi dengan jumlah masa. Jumlah masa untuk keseluruhan perjalanan ni adalah yang paksi Y ni. Maka ianya mengambil masa 12 saat. Okey, yang ni dalam kilometer, ni dalam meter. Okey, yang ni dalam saat. Okey, jadi 9 tambah sifar tambah 9 samalah juga dengan 18/12. Tekan je kalkulator, 18 bahagi dengan 12 sama dengan 1.5. 1.5 meter per saat ataupun ms kuasa negatif 1 macam ni. Jadi laju purata kita untuk keseluruhan perjalanan ini adalah 1.5 meter per saat. Cikgu, bacaan laju purata untuk keseluruhan gerakan ni sama macam bacaan laju untuk tempoh 6 saat yang pertama. Boleh ke macam tu? Jawapan dia boleh, tak ada masalah. Dia macam kamu dengan kawan kamu nak menuju ke destinasi yang sama, tempat berlepas yang sama. Bezanya adalah kamu tak tahu jalan singkat, kawan kamu tahu jalan singkat lah. Jadi apa yang berlaku untuk kamu, kamu akan ambil jalan yang lebih panjang, jalan lama. Kamu akan menempuh perjalanan dengan jarak yang lebih jauh. Masa yang kamu ambil pun akan lebih panjang. Berbanding dengan kawan kamu yang tahu jalan singkat, dia punya jarak tu akan lebih pendek. Dia pun akan sampai lebih cepat daripada kamu. Tapi tak mustahil, daripada segi bacaan laju untuk kedua-dua kamu adalah sama. Itu tak mustahil. Jadi itu je lah untuk video kita kali ni. Macam biasa, buat mereka yang belum subscribe, subscribe dulu, tekan butang like. Nak komen boleh komen. Kalau ada soalan, tanya je dekat ruangan komen. Nanti kalau ada masa, cikgu jawab. Dan jangan lupa share lah biar lebih ramai dapat manfaat daripada video cikgu. Jadi terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.